Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 Oktober 2022 bersama dengan saya Nusyah Muhammad Amin. Bekas Ketua Pemuda Bersatu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman diperintah membela diri berhubung 4 pertuduhan berkaitan 1.12 juta ringgit dana parti itu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap penyandang ahli parlimen muat itu. Semasa prosiding di mahkamah hari ini, Pesuruhjaya Kehakiman Azhar Abdul Hamid memberikan 3 pilihan kepada Syed Saddiq bagi tujuan membela diri. Ketua Peguam Bela Gobind Singh Dio kemudian memberitahu mahkamah bahawa anak guamnya memilih untuk memberi keterangan bersumpah di kandang saksi dan akan memanggil 15 saksi. Ketika ditemui media selepas prosiding itu, Syed Saddiq berkata dia bersedia untuk membersihkan namanya di mahkamah. Dalam bab ini sudah tibanya masa untuk saya pula diberikan peluang untuk memberikan kenyataan saksi bersumpah di dalam mahkamah selepas ini dan untuk memanggil saksi-saksi di pihak pembelaan pula to tell my side of the story so that justice can win and justice is fair. So dalam bab ini dari masa ke semasa kami akan maklumkan kepada sahabat-sahabat media berkenaan tindakan susulan. But I look forward to clear my name in the court of law. Baik, sementara itu, Peguam Muhammad Syafiee Abdullah dibebaskan daripada 4 pertuduhan berkaitan 9.5 juta ringgit yang diterima daripada Najib Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap peguam veteran itu. Hakim Jamil Husin dalam keputusannya berkata, pihak pendakwaan gagal membuktikan bahawa 2 keping cek bernilai 9.5 juta ringgit yang diterima Syafiee daripada bekas Perdana Menteri itu adalah hasil daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang. Ketika ditemui media selepas prosiding itu, peguam veteran itu melahirkan rasa terima kasih kepada mahkamah serta pasukan pembelaannya. Now, I think the reason provided not only is very sound, I think some of the reasons provided are very original and is groundbreaking in the law of AMLA especially. Yeah, it's groundbreaking, especially on the element of transaction. You define transaction and whether transaction there defined in the law, my activity is caught within it or not. Kita ke perkembangan berikutnya. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkata, dia bersedia untuk berdebat dengan mana-mana calon Perdana Menteri lawannya. Ini selepas pengerusi PH Anwar Ibrahim mencadangkan perdebatan antara calon Perdana Menteri daripada 3 gabungan utama yang bertembung pada PRU15. Saya tak ada masalah. Tak ada masalah tu, Cik? Semalam pun saya ada jawab dalam satu temu ramah. Nak kata debat ke, nak kata dialog ke, kalau siapa menganjur menjemput saya secara rasmi dan saya fikir agak sesuai dan tak menimbulkan reaksi yang tak elok, itu mungkinnya, dan dibuat secara adil, teratur, ya, bukan ada muslihat lain, ya, itu yang mungkin akan dilakukan. Saya tak ada masalah. Bagaimanapun tegasnya, debat tersebut bukan untuk tujuan lain selain membincangkan isu-isu kepentingan negara. Selain Anwar dan Muhyiddin, calon Perdana Menteri ketiga adalah daripada Barisan Nasional, iaitu Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob. Ismail sebelum ini menolak cabaran debat daripada Anwar dengan mengatakan bahawa debat sebegitu bukan budaya dalam politik Malaysia dan tidak akan membawa manfaat. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menempelak bakal lawannya Anwar Ibrahim dalam isu bersokongan terhadap Palestin. Dia menasihatkan Presiden PKR supaya tidak bersikap takbur dengan menggelar dirinya sebagai pejuang nombor 1 Palestin. Menurut Faizal, dia sendiri pernah ditangkap rejim Israel pada 2010 namun tidak pernah mendabik dada seperti itu. Pada Jun 2010, kapal MV Rachel Corrie ditawan Israel selama sehari ketika dalam pelayaran ke Gaza. 6 aktivis keamanan Malaysia berada di atas kapal itu, termasuk Faizal yang mewakili Perdana Global Peace Organisation. Anwar sebelum ini dilaporkan berkata, dia adalah pejuang nombor 1 rakyat Palestin
ketika menjawab tuduhan pro-Israel yang dilemparkan Faisal kepadanya. Faisal pada 22 Oktober merujuk kepada wawancara Anwar dengan Wall Street Journal pada 2012 yang memetiknya sebagai menyokong usaha melindungi keselamatan Israel. Sementara itu, Faisal mempertikaikan kenyataan Anwar bahawa dia rapat dengan pemimpin terkemuka Palestin Yasir Arafat, namun pada masa sama enggan menarik balik kenyataan kontroversinya berhubung Israel. Berita seterusnya. Pengerusi BN Ahmad Zaid Hamidi mengalu-alukan sesiapa sahaja yang ingin mencabarnya di kerusi Parlimen Bagan Datuk. Zahid yang juga Presiden UMNO itu juga berkata dia terbuka untuk mempunyai pesaing dan yakin pengundi Bagan Datuk tidak akan mengundi orang luar. Beliau berkata demikian bagi menjawab permintaan Malaysia kini untuk mengulas laporan bahawa PKR bercadang menurunkan bekas naib presidennya Syamsul Iskandar Muhammad Akin untuk bertanding di Bagan Datuk. Syamsul ialah penyandang kerusi Parlimen Hang Tuah Jaya dan pernah menewaskan gergasi politik Melaka iaitu bekas Ketua Menterinya Muhammad Ali Rustam pada PRU ke-14. Bagaimanapun untuk PRU ke-15, PKR dilaporkan bercadang untuk menghantarnya berdepan Zahid manakala kerusi Syamsul dijangka akan ditandingi Ketua Pemuda PKR Adam Adli. Selain itu, bekas ahli Parlimen Sungai Benut, Taufik Ismail, baru-baru ini mengumumkan hasratnya untuk melawan Zahid sebagai calon bebas. Taufik merupakan anak sulung kepada Timbalan Perdana Menteri kedua Malaysia, Tun Dr. Ismail Abdul Rahman. Zahid memegang kerusi Parlimen Bagan Datuk selama 6 penggal berturut-turut sejak pertama kali memenanginya pada 1995, menewaskan setiap pencabar daripada pelbagai parti termasuk PKR, PAS dan Semangat 46. Baik, sebelum DAP mengumumkan Charles Santiago tidak dicalonkan semula di kerusi Klang, pengundi telah pun menyatakan rasa tidak puas hati terhadap keputusan berkenaan. Bagaimanapun, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata persetujuan telah dicapai bahawa PRU 14 merupakan yang terakhir buat Charles. He was told at that time. But Okay. I mean, he has since shown willingness to continue. Oh, that was an understanding. I mean, as I said, I do not want to open up since he already accepted the decision. I thank him for that. He accepted the decision wholeheartedly, and he asked people to support Ganapati. That is something that I just want to rest my case. As I said, they are of course in any election when you want to change candidates or when candidates are not being selected. Definitely there will be some unhappiness here and there. Ditanya mengapa perjanjian sedemikian dibuat pada 2018, Luke mengatakan pengerusi DAP Selangor, Gobind Singh Deo, adalah individu yang lebih sesuai menjawab soalan berkenaan. Sementara itu, dalam reaksi balasnya, Charles menegaskan tiada pengaturan atau isyarat diberi kepadanya bahawa PRU ke-14 merupakan penggal terakhir dia bertanding. Menurutnya, kenyataan Luke hanyalah langkah untuk mengurangkan kritikan selepas dia dikecualikan daripada senarai calon PRU ke-15. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.